Saya nak petik sikit daripada ungkapan kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, irtahalat ad-dunya mudabbarah wa irtahalat al-akhirah muqabbalah. Likulli wahidatin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawm amalin wala hisabin wa ghadan hisabin wala amal. Ini ungkapan daripada kata-kata support TV3 ni banyak mikrofon. Ini serutan kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, tuan-tuan kena ambil perhatian dalam ungkapan Sayyidina Ali ni. Dalam ungkapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, irtahalat ad-dunya mudabbarah. Dia kata dunia yang kita duduk dalam ini terus meninggalkan kita. Mudabbarah. Semakin hari, satu hari ke satu hari dia semakin meninggalkan kita. Maknanya umur kita ini semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Apabila umur kita ni banyak, maknanya tanda-tanda kita telah meninggalkan dunia. Semakin banyak umur, dulu tahun 2023, umur kita 63. Masuk tahun 2024, mana umur kita sudah menjadi 64. Kita kalau mengikut tarikh Masih, tuan-tuan, umur kita dah ni, kalau umur kita 61, kita sudah meningkat 63. Kalau mengikut hijrah, bukan 61. Zik dah ni 59. Mana Zik ni sudah 90 lah. Mana 92 Zik. Kalau ikut tarikh. Kalau ikut tarikh, apa ni, ikut tarikh al-hijrah. Bukan. Di tarikh Masih itu 90. Kalau patutnya Zik berarti 2 tahun lepas. Jadi dia kata irtahalat dunia mudabbarah. Dunia semakin hari semakin meninggalkan kita. Wa irtahalat akhirah muqabbalah. Akhirat pula, oleh kerana umur kita ni semakin meningkat, semakin lama kita meninggalkan dunia, maka akhirat ini nak menerima kita. Alam kubur sentiasa nak menerima kita. Semakin lama, semakin banyak umur kita, maka semakin mendekati kita akan akhirat. Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sebab kubur ni adalah merupakan rumah pertama kalau nak ikut kategori alam akhirat. Maknanya, umur kita semakin meningkat, maka kita semakin mendekati alam akhirat, yakni kubur. Walikulli wahidatin minhuma, dan setiap dua ni banun. Sama ada dunia dan akhirat, dia ada anak-anak dia. Ada anak-anak dia. Fakunu min abna'il akhirah. Oleh itu, jadilah kamu anak-anak akhirat. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan sekali-kali kamu menjadikan anak-anak. Maknanya, jadikanlah kita, umur kita semakin meningkat, dekat dengan alam akhirat. Maka hendaklah kita menjadi anak akhirat, mana banyak membekalkan untuk sampai ke akhirat. Jangan wala takunu abna'id dunya. Jangan kita menjadi anak-anak menjadi hamba kepada dunia. Kata Sayyidina Ali. Kerana apa? Fa innal yawm, pada hari ini, tuan-tuan, kita duduk di atas dunia. Fa innal yawm, pada hari ini, kita beramal amalin. Kita beramal. Wala hisabin. Tuan-tuan semaya, tuan-tuan buat zakat, buat puasa, buat semaya sunat, buat gapo ni hanya beramal. Mai dengar kuliah, hanya beramal. Wala hisabin. Dia tak ada hisab. Dia tidak ada perhitungnya. Kita duduk atas dunia ni hanya kita buat kerja lah, tapi tidak dibalas. Wala hisabin. Tidak dihitung pun oleh Allah. Buatlah gapo kebaikan, buatlah segala kejahatan. Apa pun kita buat atas dunia ni, kata Sayyidina Ali, al-yawm amalin wala hisabin. Kita tidak dihisab. Tidak dihisab. Dia biar ngagit dia kita. Galik kita dengan akhirat, galiklah kita dengan akhirat. Galik kita dengan dunia, galiklah. Wa ghadan, esok-esok, hisabin wala amalin. Esok-esok, dia kehitung hak mana kita buat hak dulu, dan esok-esok tidak ada lagi beramal.
Beramal hanya di dunia, tidak ada hisab, tetapi di esok hari dia ada hisab, dia tidak ada amal. Supaya juga dalam kubur, masuk dalam kubur dia sudah tidak ada amal. Cukuplah kita kejut kita kalau orang baik, betul baik tuan-tuan. Apabila kita masuk dalam kubur pada malam pertama tu, kita bubuh nyawa kita kejut, kita kata ya Allah, aku nak sembahyang, Allah lewatnya matahari nak sembahyang. Malaikat kata tidak ada lagi sembahyang tu. Hari ini adalah hari penentuan bagi. Tidak ada sembahyang. Orang yang ralik dengan sembahyang ni dalam kubur ni dia akan tergesa-gesa untuk dia nak melakukan amal sembahyang. Pertama sekali kita jaga daripada kita tidur ni, kita nak sembahyang. Sebagaimana kita bangun daripada tidur, terkejut tak sembahyang lagi zuhur. Allahu Akbar. Dan itulah dalam kubur. Apabila dimula-mula dimasukkan neraka. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kata Sayyidina Ali ni, siap siagalah kita dalam hidup ni, kena sering kita bertaubat. Sering kita kena bertaubat, dan kita kena perelokkan amalan dan akhlak. Kena perelok amalan kita. Kalau mana-mana amalan yang kurang ni, kita perelokkanlah. Perbaikikanlah amalan. Terutama sekali dalam bab sembahyang. Jangan kita, sebab itulah pentingnya ilmu ni tuan-tuan. Tujuan kita mari dengar ilmu ni, kita nak betul amalan kita. Tuan-tuan, kalau nak kira sembahyang semua ni, ada berapa belah orang semua. Semua berlainan belakang. Semua berlainan belakang cara sembahyang. Cara kat takbir, ada masing-masing pasing. Kalau 15 orang pasing, tak suka lah. Cara duduk at-tahiyat, berbeza pasing belakang. Cara berbeza belakang 15 orang tak ada sini. Tidak semua sama. Sebab tu pentingnya ilmu. Apabila Nabi kata semaya, tengok aku buat. Kita kena ikut gaya Nabi. Jangan kita ikut apa ni, adab turun-temurun. Ayo kita ajar gitu lah, kita ajar ikut apa kita apa mati. Sama. Kita kena perbaiki, memperelokkan amalan kita dan juga akhlak kita. Lama ini kita kata kau orang, kita kau. Sebab apa tuan-tuan? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajal. Apabila sampai tempoh nyawa kita diambil oleh Allah, wallahu khabirun bima ta'mal. Apa tempoh ajal, habislah kita. Dan segala apa yang kita lakukan semua Allah tahu. Tuan. Oleh itu aksaru zikr hadimul lazzat. Perbanyakkanlah kita mengingati. Ingat banyak mati, kerana dengan mengingati mati boleh menghapuskan kenikmatan kelazatan dunia. Kita bila kita bercakap tentang Islam tuan-tuan kata, oh ustaz kata mati sama dia. Apabila kita bercakap tentang Islam, sebut saja Islam, dia mesti berfaktakan kepada dunia, dia mesti berfaktakan kepada akhirat, dia mesti berfaktakan kepada dosa, dia mesti berfaktakan kepada pahala. Dia lari dapat kawan. Dia lah ke mana-mana kecek dah tentang Islam, dia tak lari pada. Mesti ha dunia, mesti akhirat, mesti ha pahala dan mesti ha dosa. Dia mesti berkisah dalam lebat. Sebab tujuan semua ni nak tuju kepada sama ada neraka atau syurga. Itu mesti berkisah. Kui ke mana-mana sekalipun, dia kisah kepada neraka ni. Oleh sebab itu tuan-tuan, maka kita mau peringati. Wa ma utitum min syai' famata'un hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Surah Al-Qisas ayat 90. Apa jua harta dan lain-lain, apa jua harta yang ada ataupun yang lain-lain selain pada harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan satu kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Dan pada masa itu, pada itu juga yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita taat kepada Allah. Apa yang diberi oleh Allah rezeki kita taat. Apa yang ada pada Allah itu yang kekal, yang baik. Tuan-tuan. Okey, baik. Dalam sebuah hadis, baru kita nak masuk tajuk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim.
bin Hizam. Dia berkata, dia mati tahun 54 Hijrah. Dia berkata dia, sa'altu Nabi SAW, satu hari dia kekurangan perbelanjaan duit dia. Lalu dia meminta pitih dengan Rasulullah. Dia minta duit dengan Rasulullah sebab kurang duit. Tak ada untuk membelanja ke keluarga dia. Fa'atani. Maka Nabi jumpa dengan Nabi, minta pitih, Nabi pergi. Beres Nabi. Tumma sa'altu, selang beberapa minggu, dia minta pula dengan Nabi. Fa'atani, maka Nabi pergi lagi. Sifat Nabi tengok ni. Rasulullah, apa saja orang minta dia akan beri. Sebab tu Nabi tak ada harta. Dia tak sayang. Apa yang ada pada dia, semua dia bagi. Itu sifat Rasulullah. Kemudian summa sa'altu. Sehingga beberapa bulan pula, jumpa dengan Nabi, dia minta sa'altu. Dia minta pula kali ketiga. Fa'atu. Nabi pun juga. Tapi kali ketiga, apabila dia minta kali ketiga, Nabi bagi, sambil Nabi berkata kepada dia. Summa qala Nabi SAW. Nabi kata, inna hazal mal khudira al-qulwa. Nabi kata hakim, aku nak royak kamu bahawa pitih duit-duit ni samalah seperti mana warna hijau. Hijau. Inna hazal mal khudira. Duit ni suka warna hijau. Sebab sifat Nabi sebut nama hijau ni, sebab sifat hijau ni adalah suka, menarik perhatian orang. Warna hijau ni satu benda yang boleh mengagumkan orang dan orang boleh tertarik dengan dia. Hijau. Nabi ayat dah. Warna biru orang kurang berminat. Merah orang kurang berminat. Tapi hijau ni Nabi mensifatkan dunia ni, duit ni, dalam satu hadis lain, riwayat daripada riwayat Muslim, Nabi sifatkan dunia ni seperti warna hijau. Di dalam hadis ni, Nabi sifatkan duit ni serupa warna hijau. Orang minat pada warna hijau. Bukan setakat orang India yang minat warna hijau. Terus tengoklah ni. Ada orang minat ke hijau. Tengok jalan semua warna hijau dia pun. Orang minat. Orang minat ke hijau. Terus suka warna ni. Itu. Zik minat warna hijau. Pak Nabi ya betul, bagus minat warna hijau ni, bagus. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala cipta ni, atas dunia ni, tengok, semua warna hijau. Ada warna merah? Tak ada. Warna merah hijau. Dipenuhi dengan warna hijau. Sebab Tuhan tahu dah, hijau ni adalah merupakan satu warna yang amat-amat disukai oleh manusia. Orang akan terpegun dan akan terpengaruh dengan warna hijau. Satu masa. Allah semua. Tengok. Syekh kita. Orang lain pakai baju bukan warna lain. Semua warna hijau. Dia dapat menjelah. Hijau dapat menjelah. Nabi kata, inna hazal mal khudira. Hakim. Duit-duit ni supaya warna hijau lah orang minat. Al-khulwah. Dia duit ni juga benda supaya benda manis. Semua benda-benda manis ni orang suka. Lepas tu Kelantan ni banyak bahaya kecil manis. Orang rakyat di dunia ni orang paling banyak sekali kena kecil manis. Sebab suka gula. Halwa. Semut dia suka ke gula. Tak tahu gagal mana semut urung. Jadi umpama duit ni sama ada seperti warna hijau dan seperti warna manis. Orang minat. Nabi kata. Hakim. Ingat hakim. Tapi mu kena ingat sekarang hakim. Faman akhazahu biquni nafsi. Kalau kita nak cari duit, Nabi kata, kalau kita cari melalui jalan yang halal, dan kita membelanjakan dia pada jalan yang halal. Kita cari melalui jalan yang halal, dengan cara kita bekerja titik peluh kita, tidak ada kita buat rasuah, kita tidak buat secara untuk nak dapat riba, ataupun cara nak menipu orang. Dan kita boleh duit yang kita belajar, ambil belanja, kita gunakan ini, kita gunakan pada jalan yang benar. Burika lahu fi. Allah akan berkati hartamu. Allah akan berkat. Allah akan berkat. Burika. Tuan-tuan tengok. Orang-orang
nipu ni tuan-tuan, orang makan riba ni tuan-tuan, orang makan rasuah ni. Kalau kita tanya KJS, banyak mana bayar rasuah? Start daripada atas orang politik, kalau kita tanya KJS sampai ke bawah makan rasuah. Siapa kau bingung bayar BP lagi? Bayar rasuah. Sebab masyarakat lah ni masyarakat suka nak hidup dalam kemauan. Orang pakai alpak, kita nak pakai alpak. Orang pakai welfare, kita nak pakai welfare. Kita duk main pakai ceng BLM. Gede bunyi. Jadi ada butuh divider bunyi. Tak boleh. Dan hak banyak makan rasuah ni adalah kaki tangan, kerat kaki tangan. Jadi yang berpakaian uniform kena terima. Boleh. Ni pokok ni. Immigration, custom, mahabi. Ada hak jujurnya. Majority. Kaki tangan KJS habis. Sebab nak hidup mewah. Sebab Nabi beritahu saya dah, paman akhaza bituni nafsi. Kalau kita cari daripada rezeki yang halal. Tuan-tuan, ayuh kita zaman tok nenek moyang kita dulu, kerja khaning ya. Gaji 180 riyal ya. Tapi boleh pegang anak 8 7 8 orang. Boleh beli tanah. Ditinggalkan anak saka ni mati dia, anak beli skopi seorang. Berapa? Kita gaji grade 52. Grade bini 52, kita grade 54. Haji pun tak giwak lagi. Ada setengah tu, ada setengah. Orang grade 52. Duduk rumah sewa, duduk rumah KJS. Ada setengah bahkan orang jusah duduk rumah sewa lagi. Duduk rumah KJS tak ada lagi rumah, nak buat rumah. Nak tunggu pecing nak rumah. Ada setengah orang mengotu, ada setengah lagi tak giwak haji. Bini grade 48 ataupun 52. Tok laki grade 52. Berapa capur dua tu? 8,000 capur dengan 7,000, 15,000. Tengok Nabi Roy. Tuan-tuan tanya dia, tepuk dada tanya selera. Tuan-tuan makan duit haram ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tuan-tuan terlepas. Kalau tuan-tuan makan rasuah siapa berjuta-juta. Satu hari tuan-tuan nak bertaubat kepada Allah. Allah terima bertaubat tuan-tuan. Dia duit itu kekal akan menjadi haram. Tuan-tuan awak sedekah bumi ke masjid betul laku. Tidak ada di sisi Allah. Tidak akan dikira duit yang haram daripada sumber yang haram. Tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. La tazulu qadamu ibna Adam hatta yas'alu khamsah. Tak akan bergerak seinci pun tapak kaki manusia di padang mahsyar selepas kecuali ditanya 5 soalan. Antara salah satunya, mu ambil mana harta? Mu belanja mana harta? Nabi kata hakim, ingat baik-baik. Ni tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengoklah, bukan kata nak satu. Tuan-tuan boleh tengok dengan mata kepala tuan-tuan. Orang jenis menipu orang, tak kira lah orang politik ke, kaki tangan KJS ke. Tuan-tuan tengok ending kesudahan dia lepas dia pecing. Lagu mana? Ada duduk di masjid, mari di masjid, tak ada orang cara. Sebaik duduk kaki lima, duduk di tiap-tiap. Tak ada orang cara. Sebab apa tak ada orang cara? Bukan orang tak secara. Tapi itu salah satu daripada hukuman Allah atas dunia tu ya bala. Atas dunia. Duit banyak sekali pun. Allah ni. Tuan-tuan tengok pemimpin terbesar. Jadi semakin hari semakin hina, semakin hari semakin hina. Allah Maha Adil. Allah tunjuk. Atas dunia lagi. Baik. Dan Nabi kata lagi, waman akhazahu bi israfin nafsih. Tapi kalau orang cari duit dengan harta yang cara yang haram dan membelanjakan pada tempat-tempat yang haram, lam yubarik lahu fi. Allah tak akan berkat hidup dia. Tak akan berkat. Tapi kalau kita mari kita kerja sungguh-sungguh daripada hasil yang halal,
Allah, betapa besar. Barakah. Lepas tu kadang-kadang kita jamu makan orang. Panggil orang beribu orang. Semua tak cukup. Tapi tiba-tiba cukup. Dia boleh. Semua itu adalah keberkatan di hadapan kalian. Keberkatan itu. Itu Nabi katalah. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Nabi beri perumpamaan kepada hakim. Orang yang makan duit yang cari duit yang cara tidak halal, tidak ada batasan-batasan ni, maka dia kata seumpamalah kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Seumpama Nabi kata orang yang makan nasi tapi tak kenyang. Makan tapi tak kenyang. Makan tapi tidak kenyang. Betul. Tak senang tuan-tuan. Tengoklah ni. Tak senang ni. Tak senang. Pakat kelai kabut belakang lah ni. Pakat dedah belakang. Rupa-rupa Malaysia ni banyak harta. Tapi pakat sakau belakang. Pakat lari belakang. Sebab tu pemimpin Jepun dia kata kalau dia boleh, kalau Malaysia dia di negara Jepun, hasil mahsul bumi Malaysia ni, dia boleh buat seluruh jalan dia tak di Jepun ni dengan mah. Dia boleh buat dengan mah jalan. Hasil mahsul itu betul. Jepun ya. Pasal hasil mahsul itu dimonopoli oleh orang-orang golongan yang tertentu. Dan harta dunia ni tak apa dah tuan-tuan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Makanlah. Ambil lah setakat mana. Ada orang ada kuasa tu, bedarlah setakat mana yang boleh bedar. Tak usah pusing. Kita tak sedekih lah. Dia jujur. Kereta dia tu seperlipat. Atu jujur. Supa. Mana-mana pemimpin supa belakang. Tak kira parti-parti mana supa. Dia dalam garah tu jujur. Kereta memang belakang tu. Perlipat. Nyatu kereta. Akhir sekali Nabi tutup pada hakim. Nabi kata al-yadul ulya khairum minal al-yadus sufla. Nabi kata apa-apa pun wahai hakim, tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya orang yang memberi itu ke mana-mana Allah di sisi Allah lebih baik daripada tangan yang menerima. Oleh sebab itu tuan-tuan, Islam dia suruh umat dia cari pitih. Allah suruh. Nabi suruh umat dia cari pitih. Suruh. Allah. Islam suruh umat dia jadi kaya. Sebab dengan kaya ni tuan-tuan, kita boleh buat amal ibadat. Kalau kita ada duit tuan-tuan, kita boleh buat kebajikan. Kita boleh buat kebajikan. Contohnya kita boleh keluar zakat. Kita boleh keluar zakat. Tak, saya dengar keset daripada Ustaz Zamzuri. Saya banyak juga dengar Zamzuri pada Lisyah. Kalau jenis hak tu orang ada ilmu. Kalau hak lain tu dia main banyak nakal, tak jadi apa hak nakal. Tapi dia nak ambil isi. Dia cerita satu kisah di Negeri Kedah, ada seorang nama manusia makhluk dia ya. Nama Pak Ali. Dia kata Pak Ali ni anak dia ada 5 ni orang semua berjaya belakang anak dia. Tapi dia masih lagi buat padi, buat benda. Siapa dia orang semaya 5 waktu tegar di masjid. Orang tanya Pak Ali, apa dua kerja buat padi lagi Pak Ali? Dia ke anak-anak ubi piti banyak lebih apa jadi hidup. Dia jawab kepada jemaah-jemaah masjid, dia kata dia buat padi ni bukan lain tetapi dia nak keluar zakat daripada hasil dia sendiri. Orang petani, nobody, orang tidak suruh. Kita tuan-tuan, kita nak tunjuk siapa. Heboh dalam sahabat, heboh dalam berita, dalam Facebook, dalam TikTok, apa. Kita nak gapo sebenarnya tuan-tuan. Dan kita nak populariti. Kita nak show. Apa sebenarnya kita nak guna. Saya nak tanya tuan-tuan, apa kita nak guna? Adakah dengan populariti yang kita nak show kepada orang ni, orang ni dapat tolong kita dalam kubur? Adakah pokok ni boleh tolong kita dalam padang mahsyar? Sebenarnya kita nak apa sebenarnya? Apa kita nak sebenarnya? Hidup kita ke dunia ni kita nak apa? Saya nak tanya. Disedar kepada mana-mana yang di luar. Apa yang kita nak sebenarnya? Saya hairanlah. Bukan benda-benda ni boleh tolong kita. Nah,
Dia kata nak bagi zakat dengan hasil titik peluh dia nak bagi zakat. Sebab kita ada PT, kita boleh buat ibadat. Kita boleh pergi buat haji, boleh buat umrah. Nah, itu sambil-sambil ni tuan-tuan. Dan sambil ni, kalau B14 kalau tak ada 11,000 tak boleh gila ni B14. M14 kalau tak ada 16,000 tak boleh pergi Mekah. Apa ni M14. Nah, T20 kalau tak ada 34,000 tak boleh pergi. 33,000 T20. Nah, C20 ada lah C20. T20 tak ada. Nah, kena ada PT. Tapi kena cari duit dengan cara yang halal. Itu dah makan duit. Banyak tuan-tuan. Saya duduk di PBD dulu tuan-tuan. Saya beli buku lah dengan syarikat. Dia bagi 5% hingga 10%. Saya beli buku-buku kafar dulu. Beli A4. Kita beli 100,000. Dah pernah saya beli 1,000,000 A4 ni. Nak habis duit kafar ni. Maklum dengan tua sektor saya. Saya sorang PBD kat mana lah. Tak mana lah kau buat. Kita beli 1,000,000 A4. Sekali dengan toner semua ni. Tuan-tuan tahu. 1,000,000 daripada 5% berapa boleh? Berapa? Muslim. Masyarakat. 50,000. Dia antara 5 hingga 10%. Dia beri kata 10%. Saya kalau beli dengan syarikat saya beri 10%. Hatta ada dia kata di JPN tu dia beri 50%. Tapi ustaz saya beri 10%. 100,000 daripada 1,000,000. Saya nak apa 100,000? Boleh, duit saya. Saya kata boleh, okey. Tak apa. Beri kepada khan saya. Berasa timur. Hak duit itulah saya gunakan untuk pergi Langkawi. Saya mewah, saya duduk PBD. Saya tak pernah pergi duit pun. Tak ambil. Tapi kalau bos-bos lain, semua dia ambil belakang. Saya baru penolong pegawai. Kalau pegawai PBD, lagi banyak tuan-tuan. Projek-projek. Masa tu projek banyak. Kalau ketua sektor, lagi banyak. Kalau pengarah, apa tak lagi. Dan duit ni, khudirah. Warna hijau. Orang tertarik. Berair mulut belakang. Sebab tu pakak-pakak nak berebut, nak jadi orang besar. Guna kabel tu, guna kabel ni, guna kabel tu. Ada hak kabel besar, tak ada elektrik. Ada hak kabel kecil, elektrik masa lekat. Hak tu ya nak jadi ahli politik. Sebab ahli politik lebih besar lagi keuntungan dia. Siapa yang tak jadi menteri besar? Menteri besar ni pendapatan dia sekali dengan dia pergi CEO. Paling kurang dia boleh dapat 100, 2,000 sebulan. Tapi dia tak jadi menteri besar. 100, 2,000 sebulan. Free duit. Tak masuk lagi, api air semua orang bayar berapa. Tapi dia tak sebab tu Nabi kata, khudirah. Hijau. Betul lah dia pun hijau juga. Oh, dia pun hijau juga. Oh, kozi. Nah. Dah khulwah, manis. Lepas-lepas dia mati. Pak Ali ni mati, meninggal dunia. Orang cek Pak Ali ni. Dia tak ada kerja lain. Nobody. Tak ada orang suruh, tak ada orang gapo. Nobody. Apabila dia meninggal dunia, orang cek dia. Dia tak ada kerja lain. Lepas sudah semaya jemaah, duduk celah-celah mana. Di celah-celah pintu, di celah-celah dinding. Ambil Quran, baca Quran. Setiap 5 waktu. Baca Quran. Tuan-tuan. Orang lagu ni tuan-tuan. Mati. Bila malaikat nak azab dia? Siapa waktu zuhur dia semaya jemaah. Lepas semaya jemaah dia baca Quran. Tak ada waktu malaikat nak katuk dia dalam kubur. Sambung dengan waktu asar. Sambung dengan waktu maghrib. Sambung dengan waktu isyak. Sambung dengan waktu subuh. Tu tak kira dia semaya tahajud lagi apa. Kalau sifat dia lagu tu tuan-tuan. Lebih daripada tu dia boleh buat soalan semaya sunat. Orang lagu ni yang cukup dengan ibadat kepada Allah. Tidak ada ruang dan masa untuk malaikat nak katuk dia.
Kok ni kita nak? Ada dengan nama Pak Ali umur 70 lebih meninggal dunia. Kita 70 lebih duk main kedai lagi, duk main supermarket lagi dalam waktu maghrib. Ni saya ayat secara terbuka. Supaya kita ambil keinsafan. Kita nak gapo tuan-tuan? Umur 60 lepas pecing tak si mari masjid lagi. Allahu Akbar. Ada duit kedekut tak si buat kebajikan. Jadi saya kata kepada tuan-tuan itu tuan sunat nak ujung belakang tak mari. Tapi setidaknya dia ajak kau saing-saing. Hok mari ni, hok muka-muka tolong ni cuma jauh belakang tu. Sedia dah. Tak email pun ni efek kepada jemaah hok mari mai atau mai tak dengar. Biasa tu. Nabi pula kita juga nak saya sahabat. Ini tuan. Cukup. Apa lagi kita nak? Itu saya buat tahfiz di Al-Qudus. Tuan-tuan, selepas semaya zuhur tuan-tuan, sebab pokok ni, jatan ada 18 orang, tin ada 22 orang. Ngapa Quran surah Al-Maitasah? Ambil dia sebuju itu ngapa? Tu tujuan. Tu saya nak pahala. Lepas semaya zuhur duk ngapa kalau ustaz buat phone ni tak ingat ustaz ni tak ingat. Saya kata ji sobat je. Memang otak orang tua ni lambat nak ingat. Tapi setiap waktu je duduk di tiar tu je buah punya pahala dia akan dapat. Ji ngapa? Kalau ditakdirkan haji mati ketika mana ngapa Quran, hanya Allah saja yang tahu. Itu yang kita nak. Saya ni kalau boleh saya nak berbakti sebelum saya mati ni dia terbaik. Ya? Kita buat. Ni kita nak jamu ni besar-besaran. Jepuklah. 2 boleh 3 ni. Kita pakai kambing neko, lembu seekor. Saya pergi cari 2 lembu. Daripada 2 boleh 3 boleh jepuklah ke sebelum Ramadan. Al-Qudus. Ni kita nak buka 9 bulan lepas buat apa ngapa. Ada budak tak ada budak itu terserah. Kalau tak ada kita tutup dulu. Kalau budak ada masuk tengah. Tapi orang tua sudah ramai dah. Ngapa Quran Al-Maitasah. Ini waktu saya kata kalau meninggal dunia tengok duk ngapa Allah. Kita nak jumpa bawah ni tuan-tuan. Baik. Ini sebagai paling. Dengan duit juga ni penting. Kalau kita nak buat ibadat kita sedar. Kalau kita ambil pakej almas. Pakej almas ni dah 200,000 orang nak haji. Siapa di airport tu orang mari terima kita. Ambil dengan bank. Ambil dengan welfare. Tak di hotel. Siapa di hotel tu tak ada duduk apa lagi kalau air ring dia. Steady. Pada 200,000. Nah, kita nak piti. Islam nak suruh kita cari piti. Tapi cari dengan cara yang halal. Jangan hidup tipu orang. Jangan hidup kecek belawak. Jadi mulut, jadi modal untuk buat belawak untuk dapat piti. Allah. Apa kita nak? Baik. Kata Ka'ab bin Iyad. Ka'ab bin Iyad. Ini hadis riwayat sahih Imam Tirmizi. Kata Ka'ab bin Iyad, sami'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kata apa dia? Nabi kata, "Inna likulli ummatin fitnah." Setiap umat yang diadakan oleh Allah Nabi, setiap umat tu ada fitnah. Umat Nabi Musa ada fitnah, umat Nabi Nuh ada fitnah, umat Nabi Ibrahim ada fitnah. Setiap umat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ada fitnah. Ada ujian. Fitnah ni ujian. Al-fitnatu ummati, Nabi kata fitnah untuk umat aku yang terbesar. Nabi kata dah. Al-mal, harta. Dia tak ngaji hadis ke? Dia tak dengar ke? Ni pokok alim saja di Kelantan. Al-fitnatu ummati, fitnah terhadap umat aku yang terbesar. Al-mal, harta. Hok duduk kelih kabut lah ni. Nak jatuh, nak tebuk tu, nak tebuk ni, nak tebuk tes adik. Semua ini adalah kerana harta. Bukan kerana lain. Kau duk nipu atas pentah, duk ceramah, waktu ceramah semua nipu tu kerana harta, bukan kerana lain. Semua kerana harta. Sebab Nabi kata, bukan saya kata, Nabi kata, al-fitnatu ummati al-mal. Hadis sahih, riwayat Imam Tirmizi. Nabi bui kata-kata dia setiap umat yang diutuskan oleh Allah ada fitnah.
Tetapi fitnah untuk umat aku adalah hal betul. Zaman Fir'aun ni, zaman Nabi Musa ni, banyak dah bak harta ni Fir'aun, apa ni Qarun. Tapi hebat-hebat Qarun bak harta ni, rupa-rupa umat Nabi Muhammad lagi dahsyat lagi berebut harta nak bandingkan dengan Qarun. Sebab Nabi kata ummati paling besar sekali, umat lain tak ada benda ni. Ada tapi tidak banyak, tapi umat aku yang paling besar. Umat. Semua. Sebab saya kata start daripada orang politik semua. Start daripada pejabat KJS siapalah ke bawah. Tak kepada orang atas, tua negara, siapalah kepada bini. Semua. Nah. Ini teman-teman. Nah. Ka'ab bin Iyad ni, dia riwayat hadis ni, dua je hadis. Itu pun ada dalam Sunan Tis'ah. Nah. Sebab itulah Nabi kata, yuhibbuna khamsah wa yansawna khamsah. Manusia ni, apabila dia sayang kepada 5 perkara, dia akan lupa kepada 5 perkara. Satu, Nabi kata dah, yuhibbunal mal, dia cinta kepada harta, wa yansawna hisab, dia lupa dia ada hari penyerahan. Dia hitung duit dia banyak-banyak, tapi tak pernah hitung amalan dia. Dia lupa kepada hisab. Yuhibbunad dunya, manusia ni akan cinta kepada dunia, tapi dia lupa wa yansawna akhirah. Dia lupa kepada satu lagi tempat iaitu akhirat. Kita nak gapo duit banyak. Kita nak gapo kita cari duit haram cara haram. Kita nak gapo ya tuan. Kita dah umur 70-80 nak pakai kutai udai tak boleh dah. Nak bawa kereta welfare tak boleh dah. Kena stroke, kena go tuan orang lain bawa. Kita tak boleh rasa kenikmatan dengan hasil yang kita buat cari selama ni. Nah. Ini tuan-tuan. Jadi kita kena pakak-pakak fikirlah tuan-tuan. Baik. Ka'ab bin Iyad dia tidak sahur. Dua je hadis riwayat. Dia banyak-banyak dari Sunan Tis'ah ni dua je riwayat. Lain daripada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni sahur. Ka'ab bin Malik ni sahur. Dia Sani Ka'ab bin Iyad. Riwayat daripada Imam Tirmizi, so ada so lagi dalam Sunan Tis'ah. Tapi Ka'ab bin Malik ni dia so. Ka'ab bin Malik ni dia orang ambil Imam Bukhari saja. Dalam hadis dia ni hak sahih ada 27 hadis. Ka'ab bin Malik ni. Dalam Sunan Sahih Imam Muslim ada 9. Keseluruhan dalam Sunan Tis'ah dia ada 130 hadis sahih. Yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Sunan Tis'ah ni tuan-tuan tahu, dia ada Sunan Sittah, Sunan Sab'ah, Sunan Tis'ah. Sunan Tis'ah ni Sunan 9 dipanggil. Satu Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Abi Daud, yang keempat Tirmizi, yang kelima Nasa'i, yang keenam Ibnu Majah, yang ketujuh Muwatta' Imam Malik, yang ke-8 Masna' Imam Ahmad, dan yang akhir sekali Ad-Darimi. 9. Sunan Sittah dia start daripada saya sebut tadi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Cakap tu ya. Terbaik. Sunan Sab'ah masuk lagi sah Muwatta' Imam Malik. Sunan Tis'ah tambah lagi 2 Masna' Imam Ahmad dan satu lagi dikatakan As-Sunan Ad-Darimi. Ni 9 Tis'ah terbaik hadis. Baik. Ka'ab bin Malik ni dia riwayat dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, Nabi kata apa? Mazibani ja'i'ani. Arsila fil ghanami bi'afsadalaha min hirsi 'ala al-mal wa syarafi fid din atau kama qala. Hadis sahih. Kata Rasulullah, Nabi kata harta ni, Nabi buat perumpamaan. Seumpama dah seperti mana 2 ekor serigala. Zibani, 2 ekor serigala ja'i'ani, yang amat lapar. 2 ekor serigala yang amat lapar. Kelaparan yang sudah lama tak makan ni.
Arsila fil ghanam. Kemudian dilepaskan dalam kandang kambing. Allah, tuan-tuan. Serigala ni makannya yang paling dia suka adalah kambing. Apabila serigala yang 2 ekor, serigala yang 8 ni, tiba-tiba dilepaskan dalam kandang kambing, lepas gak lagu mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bayar lah, orang lapar, serigala lapar ni, lepas dia kandang kambing. Bi'afsa dalaha, min hirsi alal mal, wa syarafi fiddin. Lebih dahsyat lagi atau lebih tomok lagi manusia dengan harta. Sehingga dia sanggup korbankan diri dia sanggup korbankan agama dia kerana nak harta. Nabi royak wasyarafi fiddin, sehingga agama pun dia sanggup jual semata-mata untuk dapat harta. Saya kata au kama qal riwayat Imam Tirmizi dalam Sunan Tis'ah. Serigala hok lapar ni lepas dalam kandang kambing nak banding dengan manusia je dalam bab cari harta, nak harta ni lebih dahsyat, lebih hina, lebih tomok lagi manusia nak bandingkan dengan 2 ekor serigala yang lapar. Itu perbandingan Nabi. Nah, yang benda ni berapa ramai dalam masyarakat kita, dalam kampung kita berapa ramai. Tuan-tuan, so nak berebut kursi Perdana Menteri, nak berebut kursi menteri, nak berebut kursi menteri besar, Esko. Nak berebut jawatan kuasa masjid pun balah tuan-tuan. Nak berebut jawatan kuasa masjid ni tak apa, tak ada PT. Tak banyak mana PT. Masjid besar tuan-tuan, sampai juta duit ada. Masjid Al-Qudus tu tuan-tuan. Kita boleh beli banyak mana tu tanah. Lah ni aset ada lah ni hampir 600,000. Ni duit ada tunai, aset sekira. Satu masjid ni Al-Qudus, aset kita ada tuan-tuan 8 juta. Aset 8 juta. Tak masuk ke tanah baru beli 1.2 juta. 1.7 juta. Hampir 10 juta lah aset. Ini value sekarang. Kalau value sikit lagi 10 tahun akan datang, tanah tadi hak beli 1.7 akan jadi 4 juta tanah. Tanah hak sebelah tu lebih kurang lebih harga. Hak kita beli 1.7, tikas boleh sudah naik 2.5. Berebut nak jadi ahli jawatan kuasa masjid. Dah tak ada gaji kau jawatan masjid. Sebab apa berebut? Sebab apa berebut nak jadi ahli jawatan kuasa masjid yang mana tempat masjid yang duit banyak? Sebab apa? Kenapa? Tidak dibayar gaji. Sebab apa? Kalau masjid tak ada PT, kalau sini tak ada PT, siapa nak berebut nak jadi? Berebut nak jadi ahli jawatan kuasa masjid. Apa habis kita? Ada basah. Saya tanya tuan-tuan. Sebab apa? Tak betul Nabi Oyak. Saya nak ayatnya, hak Nabi Oyak ni adalah betul. Kalau inilah betul, hak Nabi kata azab dari kubur tu betul. Apatah lagi hak jawatan, hak utama ni. We tengok je lah, we. Nah. Berapa dah we lebih? Baru 5 minit baru lebih, we. Masjid Al-Qudus 15 minit baru lebih. Ni jadi menteri besar. Perdana Menteri ni banyak mana? Adalah orang hormat ayat jadi menteri besar. Jalan berbokok dada, gedung. Esko tu. Timbalan menteri. Pak bini pun jadi besar Lubaidun. Oh tu bini-bini, pakak bini-bini nak jadi pakak jadi bini-bini walaupun bini 4 atau 3 pun. Pasal nak Lubaidul wah. Betul suka report ni. Dia tanya rutin tu. Dia tanya jatuh. Tanya awak tahu tak pun tanya kan. Saya jatuh nak bini. Rutin ni nak kepada untuk bekas menteri. Nak menteri-menteri. Pasal tanya. Tuan-tuan. Panggil Datin Seri. Kita duduk pagi supermarket tiba-tiba. Datin Seri.
Habis boko habis kat Manado ni. Tu orang berebut tu. Hak tin tu berebut cara nak berebut hak ni ni. Hak jatuh saya berebut nak harta. Nabi kata kerana harta. Mana? Di masjid siapa ya saya? Di masjid Tok Kuasa Topak ni. Tak selesai apa keluar ni balak. Masjid besar. Kerana piti banyak lagi. Tu uji. Tuan-tuan mungkin tu tak uji lagi. Saya tu uji dah. Harta. Boleh 100,000. Saya kata saya duit saya pun saya tak ada nak urus. Suruhkan saya pegang. Ya? Saya kata mah buat program untuk pergi Langkawi. Wibik sebuti seorang. Ogo lapep luya. Sebuti seorang. Aku buti bahawa aku lagu tu orang. Wibik banyak. Lepas tu masuk kota baru dulu mewah. Pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Oh kalau dah bukan saya ni baik. Tapi saya takut. Kalau orang lainnya main-main begitu sah. 1,000 muka kita, muka kuasa kita. Oh kita je meluluskan. Kita nak urus itu. Dah. Jadi itulah tuan-tuan. Ya. Sebagai pengajaran untuk kita, ingat. Ini hak Nabi Raya, dua contoh yang paling besar. Satu berserigala, yang keduanya Nabi kata fitnah yang paling besar di kalangan umat aku adalah harta. Maka kita berhati-hati. Ingat baik-baik. Sekarang inilah kita ada PT kita belanja seperti tuan-tuan. Ada duit sedikit buat makan. Tuan-tuan tak tahu. Betapa besarnya pahala. Tuan-tuan beli makan, jamu orang makan masuk daripada mulut orang. Dia tidak dibalas, tidak dihitung. Dihitung depan hari ni. Depan ni. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali ni hebat tak hebat tuan-tuan. Sayyidina Ali, Nabi kata, kalau adalah Nabi selepas daripada aku, dia. Sayyidina Ali, hak tu lah orang Syiah pergi hak ni. Syiah pergi hak ni, kata-kata Nabi kata, kalaulah diadakan Nabi selepas daripada aku, nescaya Ali lah. Tu Syiah pergi jadi selewing habis. Ini tuan-tuan. Dan ada satu lagi hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita jumpa minggu depan. Jadi setakat dulu saya sudah hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله